orang yang akan dilemparkan di neraka Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Allahu Rabbi. Maka Abu Hurairah pun khabar, golongan yang pertama itu siapa? Golongan yang pertama itu adalah man yad'u bihi rajulun jama'al Quran. Golongan yang pertama adalah golongan yang membaca Quran. Golongan yang pertama adalah golongan yang menghafal Quran. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengimarahkan Quran. Dan golongan yang pertama inilah golongan yang dekat hati dengan Quran. Oh, guna pulak gitu. Guna pulak. Faham tak? Bukan Quran ni mukjizat. Dah habis lagi. Dah habis lagi. Sehingga matilah si fulang itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil si fulang itu, ya si fulan. Hak yang ngapa Quran ni, hak jaga Quran ni, yang mengimarahkan Quran ni. Tapi kenapa dia ni tergolong daripada ahli-ahli neraka? Maka Allah Ta'ala tanya, ya si fulan, ma ta'mal fid dunya, apa yang membuat ketika mu hidup di dunia ini? Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tahu dah, azali lagi kita hidup. Ketika kita dilahirkan, sebelum kita dilahirkan, Allah Ta'ala tahu belaka dah. Makanya di sini Allah Ta'ala nak ajar kita bahawa proses. Proses. Kejayaan perlu proses. Makan perlu proses. Bekerja perlu proses. Nak duit pun perlu proses. Maka pertanyaan ini dilontarkan daripada Allah Ta'ala kepada si fulang ini. Maka si fulang pun khabar sedar. Dia khabar, hayati fid dunia, ketika hayatku, kehidupanku di muka bumi Allah Ta'ala, maka aku pergunakan untuk membaca Quran, menhafal Quran, mentadaruskan Quran dan seumpamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yaqul, khabar, Allah Ta'ala khabar ke dia, kasabta, kamu dusta. Wal malaikatu yaqulu aidan kasabta, kamu tipu juga. Kamu dusta. Kamu dusta dan kamu dusta 3 kali sebut. Nak kabarnya si fulang tu nawak. Dan nawak guna pula. Lain ngapa Quran kan? Maka Allah Ta'ala pun bayin, kabar, terangkan kenapa aku kata dusta. Memang ketika hayat tukar kehidupanmu di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan membaca Quran, aku tahu. Aku tengok. Aku dengar apa yang membaca. Tetapi hakikatnya adalah mengapa Quran, membaca Quran, bukan niat kepadaku. Mu hanya semata-mata mencari nama, mu hanya semata-mata mencari gelaran. Maka mu kena tahu bahawa gelaran dan nama sudah ku berikan ketika hayatmu, ketika kehidupanmu di muka bumi. Allahu Rabbi. Sebab itulah ulama kita, hatta di hadisu arba'in karya Imam An-Nawawi, hatta Imam An-Nawawi pun tulis hadis yang sangat-sangat penting. Apa itu? Hadisun an-niyah. Hadisun an-niyah. Niat kalau bukan kerana Allah Ta'ala, Allahu Rabbi, habis jengkreng kita. Kalau niat hanya untuk mencari nama saja, maka bukan kerana Allah Ta'ala, la yanfa' hayataka, tidak akan berguna kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Depan manusia, bagus dia. Tapi hakikatnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka zero. Tak ada dapat pahala, tak ada dapat amal kebajikan dalam diri kita. Rugi lah kita. Jauh-jauh mari nak belajar apa dan seumpamanya. Seperti hadis yang saya khabar tadi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang-orang yang keluar daripada rumah dia hanya untuk menuntut ilmu, termasuk fi sabilillah. Fi sabilillah ni apa? Yang dijanjikan syurga bagi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu tapi bukan kerana Allah Taala, kerana mak ayah dan seumpamanya, maka ia yang tidak akan mendapat pahala sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Tapi kalau orang yang baca Quran kerana Allah Ta'ala, dia bukan termasuk golongan itu. Dia termasuk golongan-golongan orang yang soleh dan solehah. Tapi pekerjaan kita kena niat lillahi ta'ala. Hatta kita nak cari rezeki pun,
Kita beramal baik. Kenapa beramal baik? Lillahi ta'ala. Kenapa mu semayang? Lillahi ta'ala. Kenapa mu kerja? Lillahi ta'ala. Kenapa mu birru walidain? Mu menghormati mu ayah? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala belaka. Maka dapatlah pahala kepada kita. Itu yang pertama. Itu golongan yang pertama yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.